Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, dalam chapter 3, tajuk electricity, okay, we have learned about the current. Current is the rate of flow of charge in the conductor. So, arus ialah kadar pengaliran cas dalam sesuatu konduktor. Maka cas itu ialah elektron. Bermakna elektron boleh mengalir dalam satu konduktor. Okay. Can electron move without a conductor, or can electron move through a vacuum? Ataupun bolehkah elektron tadi bergerak menerusi vacuum tanpa adanya konduktor? Maka inilah introduction untuk tajuk pertama chapter 5, iaitu elektronik, tentang elektron. Saksikanlah video ini seterusnya. Lesson in chapter 5, tajuk electronics. Okay, we will learn about the can electron travel through a vacuum. Okay, bermakna inilah alatan yang kita akan gunakan nanti untuk melihat sama ada elektron boleh ke bergerak menerusi vacuum tanpa adanya konduktor. Okay. Okay, ini adalah radas yang kita gunakan untuk melihat sama ada elektron dapat mengalir ataupun melalui vacuum. Okay, ada dua yang akan terhasil di sini. Yang pertama ialah kita akan dapati bahawa terhasilnya pancaran termion. Itu yang pertama. Yang kedua ialah terhasilnya sinar katod ataupun cathode ray. Okay, pertama sekali kita tengok dulu. Bahagian pertama kita ada satu filamen yang akan kita hidupkan untuk memanaskan sesuatu logam. Okay, because we know that there is so many free electron inside the metal. Okay, bila elektron tadi dipanaskan, so the electron will gain the kinetic energy and it can release from the metal. So that's what we call a thermionic emission ataupun pancaran termion, di mana berlakunya pemancaran elektron dari sesuatu logam yang telah pun dipanaskan. Okay, untuk mengeluarkan elektron, haba perlulah dibekalkan. Tapi untuk kita mengeluarkan elektron tanpa menggunakan tenaga yang banyak, logam tersebut perlulah disalutkan dengan barium oxide dan juga strontium oxide untuk memudahkan pengeluaran elektron tanpa menggunakan haba yang tinggi. Itu mungkin satu pengubahsuaian yang boleh kita buat. Okey, yang kedua, dalam tiub vacuum memang tidak ada udara, maka elektron boleh bergerak sebab tiada rintangan. Tapi pergerakannya adalah terhad sebab tenaganya telah habis tadi waktu dia keluar daripada metal tersebut. Okey, yang ketiga, barulah kita dapat menghasilkan sinar katod apabila kita bekalkan elektron tadi dengan beza upaya yang tinggi antara katod dan juga anod. Ini kita boleh hasilkan dengan menggunakan bekalan kuasa VLT ataupun EHT power supply yang boleh membekalkan voltan sehingga 6000 volt. Maka apa yang terhasillah bila kita bekalkan 6000 volt, anod ini akan menarik elektron tadi dengan lebih laju. Maka terhasillah sinar katod daripada alur elektron yang berkelajuan tinggi ataupun high velocity of electron beam. That is the cathode
ray. Maka itulah yang kita dapati daripada menggunakan radas ini, iaitu vacuum tube, di mana elektron dapat melalui vacuum. Dengan pertama tadi kita kena panaskan dulu untuk keluarkan elektron daripada metal. Itu namanya ialah pancaran termion. Kemudian bila elektron dah keluar, kita ada hala tuju, maka kita kena tarik dia dengan satu bekalan kuasa yang tinggi, EHT power supply ataupun VLT. Maka dia akan ada lebih tenaga untuk memecut, maka dia akan terus ke depan, dan itulah terhasilnya sinar kathod. Maka ada dua tadi kita nampak tadi, penghasilan thermionic emission dan juga penghasilan sinar kathod. Okay, seterusnya kita nak kaji apakah sifat cathode ray tadi ataupun sifat sinar kathod. Maka kita ada radas seperti di atas. Okey, ini namakan sebagai vacuum tube. Okey, dalam radas ini kita akan buat sikit demonstration untuk mengkaji sifat cathode ray tadi. Okey, pertama sekali S1 and S2 turn on. Okey, hanya S1 dan S2 kita turn on. Apa yang terhasil ialah S1 tadi akan memanaskan filament. Maka akan keluar atau menghasilkan thermionic emission ataupun pancaran termion. Okey, yang kedua, kita juga telah menghidupkan EHT power supply. Maka dia ada beza upaya yang tinggi, maka dia juga akan menghasilkan cathode ray, because high velocity of electron beam is produced. Okey, maka elektron tadi akan dipecutkan ataupun akan bergerak pada kelajuan yang tinggi. Ini akan menghasilkan sinar kathod. Okey, maka apa yang kita nampak sini ialah sinar kathod ini bergerak lurus. Maka first sifat yang pertama yang kita dapati bahawa cathode ray move in a straight line. Okey, yang kedua, kita hidupkan switch 1 tadi filament, switch 2 EHT atau VLT power supply. Yang ketiga, kita hidupkan satu cas. Kita dah caskan plate di atas tu dengan cas positif. Maka di bawah tu ialah bercas negatif. What will happen is, apakah yang kita akan nampak ialah the cathode ray tadi ataupun sinar kathod tadi will not travel in a straight line anymore because it will attracted to the positive plate. Maka dia akan ditarik ke arah plate yang positif. So dia akan terpesong ke atas. Maka sifat kedua telah diketahui bahawa maka sinar kathod dapat dipesongkan oleh medan elektrik. Okey, maka kalau kita reversekan pula dia punya plate pun, kita akan dapati bahawa plate yang positif di bawah tadi akan menarik sinar kathod tadi. Maka kita nampak bahawa the cathode ray tadi will travel ataupun will be deflected, okey, downward ke bawah. Maka dia akan dipesongkan oleh medan elektrik. Okey, seterusnya kita masih lagi nak mengkaji tentang sifat cathode ray ataupun sifat sinar kathod ini. Tapi kali ini kita gunakan satu lagi radas yang kita bagi sebagai Maltese cross tube ataupun tube palang Maltese. Maka ini untuk kita lihat apakah kesan terhadap medan magnet. Okey, tadi kita dah nampak pada medan elektrik ada pesongan. Kali ini kita letakkan pula medan magnet. Apakah yang terhasil atau apakah yang berlaku pada cathode ray tersebut? Maka kita hidupkan dulu S1 dulu. S1, maka S1 akan hidup, yang hidup cuma ialah filament. Maka dia boleh telah memanaskan metal tadi. Maka akan keluarlah elektron, tapi
sebab kita tak hidupkan switch S2, maka cathode ray tidak terhasil lagi sebab cathode ray perlukan fast moving electron. Maka yang kita nampak hanyalah cahaya daripada filament tersebut, dan kita nampaklah bayang-bayang terbentuk pada skrin tadi, menunjukkan bahawa cahaya pun bergerak lurus. Itu kita akan nampak ada bayang-bayang bayang palang Maltese tadi tu. Okey. Seterusnya kita hidupkan pula switch yang kedua, barulah adanya beza upaya yang tinggi yang akan menarik elektron ke depan. Barulah akan terhasilnya sinar katod. Maka apa yang kita nampak lihat ialah skrin tadi akan bertukar menjadi warna hijau. Ini ialah reaction antara elektron dan juga we call it fluorescent screen atau screen fluorescent. Maka menghasilkan satu warna hijau yang terang. Itulah kesan terhadap fluorescent screen kepada elektron. Dari mana datangnya cahaya cerah itu ialah kerana daripada kelajuan elektron tadi, daripada kinetic energy telah berubah menjadi light energy. Sebab tu dia boleh menghasilkan tenaga cahaya yang datangnya daripada tenaga kinetik elektron tersebut. Maksudnya ialah cathode ray tadi mempunyai momentum dan juga tenaga. Kenapa kita nampak ada bayang-bayang tadi pada skrin? Sebab elektron yang keluar tadi telah dihalang oleh palang tadi tu. Maka kita akan nampak warna gelap di sekitarnya. Okey, dan warna hijau tu menunjukkan bahawa elektron yang dapat melepasi palang tersebut. Ini pun membuktikan bahawa elektron juga bergerak lurus. Okey, apakah kesan cathode ray ataupun sinar katod terhadap magnet? So kita akan dekatkan magnet pada Maltese cross tube ini. So apa yang kita nampak ialah terhasil dua bayang-bayang, iaitu pertama ialah bayang-bayang daripada cahaya tadi, filament tadi, dan juga bayang-bayang daripada elektron yang keluar daripada filament tadi kerana dia telah ada tenaga untuk dipecutkan ke depan oleh anode tadi. Maka apa yang kita nampak bila kita dekatkan medan magnet terhadap cathode ray ialah kita nampak ada pesongan ke bawah. So ini kita dapat dengan kena pasti manakah arah pesongan tadi dengan kita gunakan Fleming left hand rule. Maksudnya kita ada medan magnet north to south. Okey, kemudian kita ada current. Current ialah opposite kepada elektron. Kalau elektron tadi ke depan, so current ini kita kena letak di belakang lah. Nampak? So kita ada medan magnet north to south, current opposite kepada elektron, dan thumb kita ialah arah shadow tadi. Maka the shadow is downward position, maka kita punya thumb pun ke bawah. Maka kita dapatlah tahu ke manakah arah pesongan yang terhasil daripada medan magnet tadi. Itulah yang kita dapati daripada eksperimen ini. Okey, so daripada sedikit eksperimen tadi ataupun demonstrasi tadi, kita dapati bahawa beberapa sifat cathode ray telah pun kita ketahui. Apakah dia? Yang pertama ialah cathode ray travel in a straight line, ataupun sinar katod bergerak pada garis lurus. Pertama. Yang kedua, it can be deflected by the electric field, ataupun ia boleh dipesongkan oleh medan elektrik. So dia akan tertarik ke arah positif plate. Yang ketiga, ia juga boleh dipesongkan oleh medan magnet. Nampak tadi bahawa shadow tadi telah bergerak ke bawah. Ini kita boleh dapat dengan gunakan Fleming left hand rule. Okey. Yang keempat ialah ia juga cathode ray juga tadi mempunyai momentum dan juga tenaga. Apa buktinya ialah kita nampak kesan cahaya tadi pada fluorescent tadi,
Maknanya membuktikan bahawa tenaga sebelum cahaya tadi adalah tenaga kinetik, yang bertukar menjadi tenaga cahaya selepas dihentam, sebab ia menghentam skrin fluoresan tadi. Okey, itulah sifat sinar katod. Ini perlu kita ingatlah, sebab ini yang akan ditanya dalam ujian biasanya. Okey, itu saja.